TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya Syafiqah Farahin. Dan hari ini mata pelajaran kita sangat menarik, iaitu hiasan dalaman ataupun HD, dan kita beri fokus kepada kertas satu. Guru kita pula ialah guru yang sangat sinonim dengan mata pelajaran ini. Mungkin anda tertanya-tanya siapakah gerangannya. Tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan profil beliau. Baiklah, itu dialah guru kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan. Hai Cikgu Adina, sihat ke? Alright, terbaik. Terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah, guru kita pula ialah gurunya daripada Sabah. Jauh betul Cikgu merantau. Assalamualaikum Cikgu Muhammad Nazri Ugun. Betul. Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Cikgu dari sekolah SMK Takis Papar Sabah, ya? Ya, Papar Sabah. Wah, Cikgu. Sebenarnya hari ini mata pelajaran kita hiasan dalaman kertas satu. Tapi untuk segmen kali ini kita beri fokus kepada format pentaksiran. Jadi terlebih dahulu sebelum kita memulakan Cikgu, kenapa perlu murid-murid ataupun calon-calon SPM memahami format pentaksiran kita, Cikgu? Okey, kenapa mereka perlu memahami format tersebut ialah pertama, pada akhir ujian nanti atau pentaksiran, mereka akan faham macam mana untuk memberi jawapan kepada setiap soalan ujian tersebut. Di samping itu, mengapa juga mereka perlu ni adalah sebagai ingat semula modul yang telah dilakukan untuk kertas 2 semasa berada di kelas. Baiklah Cikgu, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita memulakan bagaimana hendak menjawab soalan-soalan dengan teknik terbaik. Cikgu, persilakan. Okay. Terima kasih. Baiklah, seterusnya, Sukses SPM 2022 Pecutan. Okey, format kertas pentaksiran hiasan dalaman 7406, jenis instrumen ujian bertulis kita lihat kepada kertas 1, iaitu kertas 2 pentaksiran kompetensi. Okey, jenis item pula kertas 1 item maklum balas terhad. Item maklum balas terhad dan terbuka itu bahagian B. Bahagian A tadi item maklum balas 15 soalan dan bahagian B 4 soalan. Jumlah markah ialah 100 markah. Di mana bahagian A 60% soalan dan bahagian B 40% soalan. Tempoh ujian pula ialah 2 jam sahaja, iaitu dicadangkan pada bahagian A 80 minit dan bahagian B 40 minit. Manakala untuk kertas 2 pentaksiran kompetensi modul, 7 modul pentaksiran 100 markah, Februari tingkatan 4 hingga November tingkatan 5. Paparan seterusnya, potensi cemerlang, adakah kertas 2 turut diambil kira? Ya, betul. Turut diambil kira kerana mempunyai wajaran markah untuk markah pentaksiran ataupun ujian di kertas 1 nanti. Okey, berikut adalah beberapa elemen yang perlu kita lihat untuk kertas 1. Bahagian A, memahami kaedah, faedah, pengkelasan dan urutan. Bahagian B, beberapa elemen juga itu membuat analisis, memahami dan mengaplikasi. Seterusnya, kandungan kurikulum tingkatan 4 ini sebagai ingat semula. Yang pertama, pengenalan tentang hiasan dalaman asas, keselamatan, lukisan, reka bentuk dalaman. Dan bagi kandungan kurikulum tingkatan 5 pula, kemasan, aksesori hiasan dan projek keusahawanan. Itulah secara langsung apakah yang kita akan pelajari hari ini, yang kita akan terangkan kenapa perlunya pentaksiran pada akhir pembelajaran murid-murid di tingkatan 5. Ya, Cikgu. Terima kasih. Itulah sedikit sebanyak mengenai format pentaksiran bagi hiasan dalaman kertas 1. Jadi kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah calon-calon SPM bagi mata pelajaran hiasan dalaman ataupun HD, jom kita ulang kaji sama-sama. Kita dalam slot sukses SPM 2022 pecutan dan ini adalah slot pecut yang akan membantu anda mengaplikasikan teknik-teknik terbaik untuk menjawab SPM kelak. Jadi cikgu, sebelum kita memulakan, ada teknik nak menjawab bahagian A kan? Betul, ada teknik. Dan ia bukan berkaitan dengan sofa mi redo, tetapi apa sebenarnya kata kunci yang terlibat tu cikgu? Kita teruskan dengan slide yang akan. Jom cikgu. Silakan. Okey, baiklah. Seterusnya, teknik menjawab soalan contoh bahagian A. Teknik menjawab soalan pada bahagian A menggunakan akronim FAMIJASA, iaitu FA. Kita faham kehendak soalan. Setelah itu, MI menyatakan kehendak soalan, urutan, langkah dan proses. Dan seterusnya, JA jawab soalan dengan teliti secara logik akal. Dan SA periksa semula jawapan yang telah diberikan pada kertas ujian tersebut. Itulah dikatakan FAMIJASA tadi. Tapi untuk ni dia lebih menjurus pada diri pelajar itu sendiri. Maksudnya pelajar tu dia akan memperingatkan diri dia sendiri dan bukan untuk dia menghafal apakah contoh soalan yang akan ataupun ujian yang akan dipaparkan nanti. Seterusnya, beberapa contoh kehendak soalan. Pertama, urutan. Pengetahuan tentang proses, langkah kerja dan prosedur mengikut urutan yang betul tanpa melangkaui urutan. Maksudnya di sini ialah murid kena faham urutan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Urutan tersebut tidak boleh melangkaui contoh proses pertama terus kepada proses yang keempat. Di sana kita dapat lihat kesilapan kepada langkah atau proses kerja tersebut. Okey. Contoh soalan. Raja 1 merupakan contoh gubahan bunga yang anda pernah buat. Raja 1, berikut merupakan sebahagian alatan yang digunakan dalam proses menggubah bunga. Tandakan right pada jawapan yang betul dan pangkah pada alatan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Contoh, alat gunting, pemotong sisi, span, pisau dan bunga. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah murid kena peka kepada soalan tersebut. Contoh soalan ini dia hanya minta sebahagian alatan sahaja. Alatan yang digunakan untuk membuat gubahan bunga. Kita lihat. Alatan yang biasanya digunakan ialah gunting, pemotong sisi, span bukan alatan. Span adalah bahan. Pisau dan dawai bunga. Dawai bunga juga adalah merupakan bahan. Jadi apabila murid dapat menjawab satu soalan kepada ruang jawapan tersebut, murid boleh memperolehi markah yang terbaik untuk soalan ini. Seterusnya ialah contoh soalan fakta, kenyataan proses dan kemasan. Ini fakta macam di sini ialah kenyataan yang jelas tidak boleh disangkalkan lagi. Okey, pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sama ada fungsi, alatan, jenis kemasan dan proses khas pada kemasan tersebut. Okey, kita lihat contoh soalan. Raja X menunjukkan ruang tamu yang belum dicat. Okey, Raja X susun pernyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada petak yang telah disediakan. Langkah 5 telah diberi. Ini contoh. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Jadual X adalah pernyataan langkah kerja mengecat dinding yang tidak mengikut urutan. Menyediakan alat dan bahan mengecat A, mengecat tepi dan bahagian tengah dinding, membentang alas dan menutup soket, membersihkan ruang yang telah dicat dan mengacau cat sehingga rata. Jadi pernyataan yang berada dalam pernyataan langkah kerja ini tidak mengikut urutan yang betul. Apa yang patut kita lihat adalah contoh jawapan A, menyediakan alat dan bahan mengecat. E, langkah kedua, mengacau cat sehingga rata. Langkah ketiga C, membentangkan alas dan menutup soket. Dan langkah keempat adalah B, mengecat tepi dan bahagian di tengah dinding. Jadi proses seperti macam ni, fakta ni kita kena ikut urutan yang betul, di mana langkah A tidak akan berlaku pada langkah 4. Jadi berlaku langkah yang tidak teratur untuk soalan tersebut. Jadi apabila murid cuba menjawab soalan atau menjawab soalan ujian nanti, langkah yang betul akan memberi skor yang terbaik ataupun markah yang terbaik pada ujian tersebut. Seterusnya, kriteria pengetahuan tentang perkara, contohnya jenis kemasan, warna, berkaitan ciri dan sifat komponen warna. Okay, ini contoh soalan yang lain.
Jadual di bawah menunjukkan kumpulan skema warna. Skema warna, warna sejuk, warna panas dan warna neutral. Pilih dan padankan skema warna mengikut kategori yang betul pada ruang jawapan. Jadi soalan yang berbentuk pilih dan padankan ni kesesuaian kepada kategori warna tersebut ataupun jenis warna tersebut kepada kategori yang telah disediakan. Contoh ruang jawapan kategori warna hijau dan biru, merah dan oranye, hitam, putih, ungu dan kuning. Skema warna pula ialah pada ruang jawapan yang terdapat pada contoh paparan slide ini. Okey. Pilih mengikut kategori dan warna yang betul. Pertama, warna sejuk. Hijau dan biru adalah skema warna sejuk. Oranye, begitu juga oranye dan merah warna panas. Hitam dan putih warna neutral. Ungu warna sejuk dan kuning warna panas. Apabila murid dapat menjawab soalan ke semua yang ada dalam paparan yang saya jelaskan di sini, murid boleh mendapat skor yang terbaik untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya pengkelasan. Okey, ini pengkelasan ikut kelas masing-masing. Pengetahuan tentang kategori dan kelompok di dalam satu kumpulan dikelaskan dalam satu kumpulan umum atau khas. Okey, pengkelasan di sini ialah suka cikgu jelaskan pengkelasan contoh alatan dan bahan. Kelas yang berbeza. Apa dia alat, apa dia bahan. Selain itu proses kerja memasang, proses kerja kemasan akhir. Kedua-dua mempunyai kelas yang tersendiri dalam proses yang tersendiri. Baik, kita lihat. Contohnya, berikut adalah bahan dan alatan. Bahan dan alatan menghasilkan model reka bentuk dalaman. Contoh bahan, mounting board, plastik, lut, sinar, glue gun dan pisau. Soalannya, kelaskan bahan dan alatan tersebut pada ruang yang disediakan. Bahan dan alatan. Kita kelaskan mengikut ruang yang telah disediakan. Okey, bahagian A, bahan. Apa dia bahan? Mounting board dan plastik, lut, sinar. Dan seterusnya ada alatan, glue gun dan pisau. Jadi apabila kita sudah kelaskan kepada kelas yang tertentu, kita berupaya mendapat skor yang lebih bagus, skor yang lebih terbaik untuk soalan ini. Seterusnya, kaedah. Bagaimana pula dengan soalan berbentuk kaedah? Okey. Kaedah adalah cara dan kaedah atau teknik tertentu dalam melaksanakan tugas, proses kerja dan arahan kerja. Bagaimana kita melakukan proses contoh pemasangan kertas dinding? Bagaimana kita melakukan proses contohnya memasang langsir? Bagaimana proses yang kita lakukan untuk membuat gubahan bunga? Tersebut adalah cara dan kaedah atau teknik tertentu dalam melaksanakan tugas. Contoh soalan, jadual 3 merupakan pernyataan berkaitan cara pemasangan kain langsir. Okey, pemasangan trek aluminium, rod kayu, curtain blind, dawai spring dan bidai kayu. Okey, pernyataan proses, ruang jawapan. Soalannya, pilih dan tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Jadi di sini pada soalan ini membuat pilihan sama ada benda itu adalah pernyataan cara kita memasang kain lansir ataupun tidak. Kita lihat pada jawapan. Okey, trek aluminium, betul. Kita boleh menyangkutkan atau memasang kain lansir tersebut pada trek aluminium. Curtain brand, bukan. Dia merupakan sejenis kemasan untuk tingkap dan pintu. Seterusnya, rod kayu pula. Kebiasaannya sekarang ni, zaman atau fashion sekarang ni menggunakan rod kayu untuk menggantung lansir. Dawai spring pada satu ketika dulu, pada sebelum-sebelum ini mungkin di kawasan kampung masih menggunakan dawai spring untuk menggantung lansir dan seterusnya bidai kayu. Bidai kayu bukanlah media untuk menggantung lansir, tetapi bidai kayu adalah merupakan kelengkapan tingkap dan pintu. Okey, seterusnya, jadual 2 menunjukkan pernyataan kaedah menghasilkan reka bentuk ruang dalaman. Pernyataan proses reka bentuk. Pertama, taklimat reka bentuk. Kedua, lakaran ide awal. Ketiga, situasi masalah. Keempat, perkembangan idea. Jadual 2, berdasarkan jadual di atas, lengkapkan carta alir proses reka bentuk yang betul pada ruang jawapan yang telah disediakan.
Jadi apabila kita lihat kepada proses penyataan proses reka bentuk, bagaimana kita membuat reka bentuk dalam reka bentuk ruang yang kita akan pamerkan kepada pelanggan. Reka bentuk ruang untuk kita sendiri untuk menghasilkan sebuah model reka bentuk. Jadi di sebelahnya pula adalah merupakan ruang jawapan. Kita kena lengkapkan carta alir tersebut sama dia dengan urutan. Apabila carta alir tidak betul, apabila carta alir melangkaui carta ataupun proses kerja yang sebelum atau selepasnya, akan menyebabkan ruang atau reka bentuk tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak mengikut prosedur ataupun langkah yang betul dalam proses menghasilkan reka bentuk. Yang pertama ialah situasi dan masalah, taklimat reka bentuk, lakaran idea awal dan perkembangan idea. Proses terakhir adalah pendokumentasian. Apa yang dapat kita lihat sini ialah pertama, situasi dan masalah. Macam mana kita mau tahu pelanggan tersebut ingin menghasilkan sebuah reka bentuk. Dia menginginkan 2 bilik, contoh 1 ruang tamu dan 1 ruang makan. Seterusnya taklimat reka bentuk, kita sebagai pereka bentuk akan menjelaskan kepada pelanggan bagaimana reka bentuk yang kita cadangkan. Okey, bagaimana reka bentuk kita cadangkan agar pelanggan merasa puas gabungan antara idea antara pelanggan tersebut dan pereka dalaman. Seterusnya, lakaran idea awal. Setelah taklimat tersebut, kita dapat faham apakah kehendak pada pelanggan tersebut. Kita boleh membuat lakaran idea awal sebagai percambahan idea antara pelanggan dan pereka dalaman. Seterusnya, perkembangan idea. Daripada lakaran awal itu akan mewujudkan satu lagi perkembangan idea, iaitu antara mungkin permasalahan yang wujud antara pergabungan idea antara 2 pelanggan dan juga pereka dalaman akan menyebabkan kita dapat satu idea yang baru untuk menjadikan reka bentuk tersebut lebih baik dan mengikut cita rasa pelanggan tersebut. Dan akhir sekali ada pendokumentasian, iaitu kita dokumentasikan semua yang kita buat, iaitu masalah dan situasi, taklimat reka bentuk, lakaran idea awal, perkembangan idea dan akhir sekali pendokumentasian. Jadi apabila kita lihat langkah yang betul akan menghasilkan skor yang terbaik pada jawapan yang telah cikgu paparkan ini. Baiklah Cikgu Nazri, itulah 5 kategori yang terlibat dalam soalan bahagian A, iaitu urutan fakta, kriteria, pengelalasan dan juga kaedah. Kita akan berhenti berehat seketika Cikgu dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah calon-calon SPM, jom hari ini kita masih dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya Syafiqah dan juga Cikgu Nazri. Hari ini berkenaan mata pelajaran hiasan dalaman bagi kertas 1 dan kali ini kita fokus kepada bahagian B, Cikgu. Betul, bahagian B. Bagaimana teknik-teknik terbaik untuk mendapat markah terbaik, Cikgu? Boleh, saya akan kongsikan di sini. Silakan, Cikgu. Okey, seterusnya teknik menjawab soalan bahagian B. Kita menggunakan teknik kipas ini. Okey, teknik kipas ialah kita kenal pasti soalan. Kita kenal pasti soalan di mana murid dia kena memahami dan menyatakan kehendak soalan untuk diri dia sendirilah. I, ingat proses kerja dan modul pentaksiran. Ingat semula proses kerja dan modul pentaksiran di bengkel. P, periksa dan kesan masalah, iaitu menyatakan permasalahan dan kehendak soalan. Seterusnya A, analisis kehendak soalan. Jenis soalan selesaikan masalah atau mengaplikasi proses kerja di tempat baharu atau menyatakan proses lama kepada yang baharu tanpa mengubah proses awal. Dan akhirnya ada S, selesaikan jawab soalan, menjawab soalan jika perlu buat lakaran dekorasi. Itu adalah teknik kipas. Seterusnya, mengaplikasi. Yang pertama, soalan ataupun pada ujian nanti akan ada satu bentuk soalan mengaplikasi, iaitu buat semula. Terdapat beberapa contoh kehendak dan jenis soalan pada bahagian B. Antaranya ialah mengaplikasi. Soalan seperti ini, murid akan menggunakan kaedah atau cara lama, pengalaman sedia ada, mengingat kepada situasi yang baharu, pengetahuan sedia ada juga digunakan pakai untuk menyelesaikan permasalahan di tempat baru. Contohnya,
semasa di bengkel, murid telah diketengahkan untuk memasang kertas dinding. Hanya berlaku dalam situasi bengkel sahaja. Jadi di tempat baharu ini atau bahagian B diaplikasikan kepada tempat baharu. Contohnya ruang bilik menunggu pengetua, bilik pengetua ataupun ruang kelas. Itu yang dimaksudkan buat semula tetapi di tempat baharu. Paling mudah, cara lama, situasi baru diaplikasikan ke tempat baharu. Ini contoh soalan mengaplikasi. Teknik yang seterusnya, pertama, menyatakan kemasan. Menyatakan dengan jelas apakah kemasan, proses kerja, alatan atau aksesori hiasan. B. Cara membuat kemasan tersebut. Menyatakan cara dan proses pemasangan aksesori atau proses kerja dari awal hingga akhir siap di tempat baharu. Dan C. Cadangkan cara lain dalam kumpulan yang sama, iaitu mencadangkan alternatif lain selain kemasan di atas atau ruang atau proses kerja dan alatan serta kelebihan yang ada. Yang maksud di sini, ini untuk memudahkan kita pecahkan kepada 3. Kita menyatakan apa dia kemasan yang akan dibuat oleh pelajar tersebut berdasarkan soalan yang diberi. Bahagian B pula kita pisahkan bagaimana untuk membuat kemasan tersebut. Dan bahagian C, dalam proses kemasan yang sama, murid boleh mencadangkan alternatif lain yang sama dengan kemasan tersebut ataupun alatan tersebut boleh digunakan pakai untuk melaksanakan kemasan tersebut. Okey, ini contoh soalan. Contoh soalan bahagian B, mengikut kehendak jenis soalan, Raja 5 menunjukkan sebuah ruang tamu yang perlu didekorasi. Okey, ruang tamu ini adalah situasi yang baru. Situasi lama adalah dalam bengkel sekolah murid-murid yang berada di kaca TV. Okey, berdasarkan Rajah 5 dan situasi tersebut, terangkan satu aksesori hiasan dinding yang sesuai dilekatkan pada dinding tersebut. Apabila kita lihat ruang dinding ini terlalu kosong, jadi soalan tersebut ingin memberi peluang kepada murid untuk menyatakan apakah aksesori yang sesuai dilekatkan ataupun diletakkan pada dinding yang kosong tersebut. Okey, seterusnya huraikan proses pemasangan aksesori pada soalan 1. Kita telah menjawab soalan tersebut dan kita huraikan bagaimana proses untuk memasang aksesori yang telah kita nyatakan ataupun yang telah kita jawab pada bahagian 1. Dan 3, nyatakan 3 aksesori lain selain aksesori tersebut. Okey, seterusnya terangkan satu aksesori hiasan dinding yang sesuai dilekatkan pada dinding tersebut. Okey, pertama, bingkai gambar. Apabila kita lihat pada gambar rajah tadi, ruang tersebut sangat kosong dan lapang. Apa yang perlu dibuat adalah pertama kita boleh melekatkan atau memasang aksesori dinding, iaitu bingkai gambar. Dan apabila soalan berbentuk terangkan satu, di sini murid boleh menjelaskan hanya satu sahaja aksesori yang boleh dilekatkan pada dinding tersebut dan akan membawa kepada skor yang terbaik pada jawapan itu. Seterusnya, huraikan proses pemasangan aksesori pada soalan 1. Kita menyatakan pertama adalah bingkai gambar. Okey, caranya kita kena huraikan semula proses pemasangan aksesori pada soalan 1. Contoh proses dari awal, contoh proses pemasangan. Kita akan huraikan macam mana kita melakukan pemasangan. Seterusnya, begitu juga bahagian B, bahagian 2 dan bahagian 3. Kita lihat pada jawapan. Cikgu. Okey, ini contoh jawapan huraikan. Huraikan, saya sengaja menggunakan 2 jenis warna untuk memperlihatkan macam mana kita boleh menjawab soalan ini dengan mudah. Maksudnya sini sebab dan akibat. Merancang dan menanda pada dinding. Lepas itu membahagikan panjang kiri dan kanan bingkai gambar tersebut. Jadi kita mendapat penskoran pada ujian tersebut dengan markah yang terbaik. Seterusnya, menskru cangkuk menggunakan gerudi. Dan orang cakap sebab akibatnya pada dinding yang telah ditanda. Maksudnya prosesnya menskru, di mana kita lakukan proses menskru tadi?
pada dinding yang telah ditanda. Jadi apabila kita menjawab soalan seumpama ini, kita akan mendapat jumlah markah yang terbaik untuk soalan 2 ini. Dan seterusnya, memasang penggantung atau dawai dan menggantungkan pada cangkuk. Ini contoh, salah satu contoh sebab kita memasang, proses adalah memasang. Di mana kita memasang? Pada cangkuk tersebut dan pada dinding. Apa yang perlu kita beri penekanan di sini, kita tidak digalakkan untuk menjawab hanya menyatakan contoh proses pemasangan menskru pada dinding. Hanya jawapan yang sangat ringkas dan pendek macam itu tidak akan memberi kita peluang untuk mendapat jawapan yang lebih baik. Kita hendak jelaskan menskru pada dinding, bagaimana? Menggunakan alat apa? Apakah proses yang terlibat pada proses menskru tadi? Jadi apabila kita sudah mahir menghuraikan sebab dan akibat kepada proses dan penyataan proses, kita akan mendapat skor yang terbaik untuk soalan ini. Seterusnya, nyatakan 3 aksesori lain selain aksesori tersebut. Apabila soalan berbentuk nyatakan, kita hanya nyatakan sahaja apakah aksesori tersebut. Kita tidak perlu lagi menjelaskan aksesori, contoh cermin hiasan. Contoh, kita tidak lagi perlu menyatakan cermin hiasan diletakkan pada bahagian ini atau bahagian ini menggunakan alat ini. Tidak. Itu hanya soalan berbentuk huraian. Ini hanya kita menyatakan sahaja. 3 aksesori lain selain aksesori tersebut ialah cermin hiasan, kambi, kumai dan dado jam dinding. Okey, pada jawapan contoh jawapan ini, kambi, kumai dan dado ni adalah 3 keadaan yang apa tu? 3 aksesori yang berbeza, iaitu kambi, kumai, dado. Kambi hiasan dinding pada bahagian bawah, dado hiasan dinding bahagian tengah dan kumai hiasan dinding bahagian atas. Sekiranya murid menjawab untuk 3-1, kambi, kumai, dado pun memadai untuk mendapat skor yang terbaik pada soalan ini. Okey, seterusnya menganalisis, menyatakan masalah. Tadi kita mengaplikasi cara lama, tempat baru. Dalam bengkel, bilik pengetua. Menganalisis pula adalah terdapat beberapa contoh kehendak dan jenis soalan pada bahagian B. Di antaranya ialah kebolehan untuk menganalisis masalah yang ada pada soalan dan mencadangkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut seperti yang telah dinyatakan pada soalan. Maksudnya di sini ialah masalah, nyatakan masalah, cara mengatasi. Mengaplikasi, kita pasang kertas dinding, murid-murid cikgu pasang kertas dinding di bengkel dan diaplikasikan di bilik pengetua. Contoh, proses kemasan cat dalam bengkel kita aplikasikan kepada ruang bilik guru. Manakala untuk soalan berbentuk menganalisis, murid mengesan apakah permasalahan yang wujud pada ruang tersebut untuk kita aplikasikan benda baharu kepada ruang yang bermasalah. Okey. Contoh, menyatakan masalah, menyatakan dengan jelas apakah masalah terdapat pada ruang dalaman ataupun masalah kemasan atau masalah proses kerja. B. Menyatakan cadangan, cara mengatasi masalah yang telah dinyatakan. Dan C. Mencadangkan alternatif lain selain kemasan di atas atau ruang atau proses kerja dan alatan serta kelebihan yang ada. Okay, kita lihat di sini contoh soalan. Raja 2 menunjukkan ruang dapur. Ini raja adalah raja ruang dapur. Kita boleh analisis masalah yang wujud pada raja tersebut. Okey, berdasarkan raja tersebut, berdasarkan raja ini, nyatakan apakah permasalahan yang ada pada ruang tersebut. Kita lihat ruang ini mempunyai masalah yang sangat membimbangkan penghuni pada kawasan ini. Okey, nyatakan apakah permasalahan ruang tersebut. Kita menyatakan saja kita mendapat markah yang terbaik untuk bahagian ini. Contoh, apakah permasalahan yang jelas di sini? Kita lihat lantai kayu rosak. Kini kita lihat dia menggunakan kemasan lantai kayu, tetapi lantai kayu sudah rosak. Jadi kita berjaya menyatakan apakah permasalahan tersebut lantai kayu rosak. Skor yang terbaik telah diberikan untuk bahagian A. B. Terangkan 2 sebab puncanya berlaku masalah pada A. Kita tahu lantai kayu sudah rosak. Terangkan 2 sebab punca utama. Cikgu ulang, terangkan. Kita kena menjelaskan kenapa lantai tersebut boleh rosak. Sebab dan akibat. Okey? Apabila kita menjawab soalan berbentuk terangkan dan kita mendapat menjawab sebab dan akibat,
kita boleh mendapat markah yang terbaik untuk bahagian B. Kita lihat apakah punca berlakunya masalah pada bahagian A. Pertama, lantai sering terkena air dan menyebabkan kayu rosak. Kebiasaannya, lantai kayu apabila sering kena air akan menyebabkan lantai tersebut rosak dan tidak tahan lama untuk kawasan tersebut. Lebih-lebih lagi, kawasan ini apabila terkena air merupakan laluan utama penghuni tersebut untuk ke kawasan ataupun di ruang yang lain. Jadi lantai sering terkena air menyebabkan kayu rosak. Dua perbezaan warna ini kita akan dapat lihat. Masalah, kita jelaskan kenapa berlakunya masalah tersebut. Soalnya, lantai tidak dicat dan dialas untuk mencegah air. Apabila kita lihat ruang ini, tiada pun alas yang untuk menghalang air terkena pada kayu tersebut. Tiada pun cat ataupun shellac digunakan untuk menghalang air tersebut untuk terkena pada ruang tersebut. Sebab dia lantai tidak dicat, akibatnya dicat dan alas untuk mencegah air. Tanpa alas tersebut, lantai papan atau lantai kayu ini akan mudah untuk rosak apabila terkena air. Cadangkan 5 jenis kemasan lantai yang sesuai dipasang pada ruang tersebut. Kita tahu sudah bermasalah lantai kayu rosak. Sebab dia rosak kenapa dan kita jelaskan kenapa rosak. Kita mencadangkan 5 jenis kemasan lantai yang sesuai dipasang dengan ruang tersebut. Selain daripada papan kayu ataupun lantai kayu, kita boleh cadangkan lain apakah yang sesuai, yang lebih tahan lama, yang lebih orang cakap tidak mempunyai peluang untuk rosak seperti ini. Contohnya ialah jubin seramik, mozaik, marmar, vinil dan lepa simen. Jadi kelima cadangan jenis kemasan lantai yang sesuai dipasang ni akan memberikan skor atau markah terbaik pada ujian tersebut. Okey, seterusnya memahami. Cikgu ulang, yang pertama mengaplikasi cara lama tempat baharu. Seterusnya menganalisis masalah kepada ruang tersebut. Kita pilih menjawab permasalahan tersebut dengan cara baharu. Okey, rosak kita perbetulkan. Okey, seterusnya adalah pengetahuan sedia ada atau memahami. Soalan berbentuk memahami ini pula, soalan boleh menyatakan konsep dengan perkataan dan simbol, menyatakan hubung kait antara pernyataan lain dengan mengekalkan makna proses tanpa situasi baharu, menyatakan proses yang telah dibuat dan disimpan pada situasi lain tanpa mengubah maksud dan proses tersebut. Ini contoh, menyatakan dengan jelas apakah kemasan, proses kerja atau aksesori hiasan tanpa mengubah maksud asal. B. Menyatakan cara dan proses pemasangan aksesori atau proses kerja dari awal hingga akhir. C. Mencadangkan dan menerangkan proses akhir dan kelebihan serta contoh lain yang berkaitan. Okey, ini contoh jawapan. Contoh soalan. Raja 7 menunjukkan alatan yang digunakan untuk memasang aksesori pintu dan tingkap. Ini contoh alatan yang digunakan. Nyatakan peralatan yang digunakan. Kita hanya nyatakan saja untuk mendapat markah yang terbaik pada bahagian A. Terangkan kaedah penyimpanan peralatan tersebut. Seperti yang tadi, terang sebab dan akibat. Dan akhir sekali, huraikan 7 langkah kerja menyelenggara peralatan tersebut. Okey, kita lihat. Pertama, gerudi mudah alih. Kita sebut saja gerudi mudah alih, kita mendapat peluang markah yang terbaik untuk soalan ini. Sudah itu menerangkan, terangkan kaedah penyimpanan peralatan tersebut. Apa dia? Setelah dibersihkan, diselenggara dan disimpan di almari peralatan. Jadi kita mendapat markah yang terbaik pada bahagian B, dan C, huraikan 7 langkah kerja menyelenggara peralatan di jawapan A. Okey, ini contoh. Membersih alatan, membersih mata berus, menanggalkan mata dari mesin, meminyahkan mata skru, menyimpan pada kotak yang disediakan, merekod pada buku stok dan menyimpan peralatan dalam almari peralatan. Apabila kita huraikan saja, kita akan dapat markah yang terbaik untuk bahagian C. Okey, macam itulah panjang lebarnya teknik menjawab soalan bahagian B. Dan ia melibatkan teknik kipas untuk menjawab soalan bahagian B. Dan sekiranya anda terlepas, jangan risau, boleh layari kita punya laman sesawang YouTube iaitu Didik TV KPM untuk mengikuti semula siaran ini. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama kami di slot sukses SPM 2022 Pecutan, dan kali ini kita akan beri fokus kepada persediaan bagi calon-calon SPM menghadapi mata pelajaran hiasan dalaman kertas 1 secara umumnya. Cikgu Nazri, dipersilakan Cikgu. Betul. Okey. Seterusnya pada paparan seterusnya kita ulang semula apa yang telah kita nyatakan pada awal paparan tadi untuk memudahkan murid yang berada di sana, calon cemerlang SPM 2022 untuk menjawab soalan. Okey. Teknik menjawab soalan pada bahagian A, penggunaan akronim Fahmi Jasa, iaitu kita kena faham soalan, kita menyatakan kehendak soalan, jawab soalan dengan teliti dan logik akal dan periksa semula jawapan. Biasanya di sini ialah periksa semula ni sangat penting kerana dalam soalan-soalan ujian dalam soalan ujian yang bakal kita jawab ni, kita akan melihat beberapa kesilapan yang kita boleh lakukan tanpa kita sedar. Itulah perlu kita periksa semula jawapan. Okey, contoh soalan A mengikut urutan. Kita ulang semula. Jadual 3 menunjukkan penyataan isi kandungan dalam rancangan perniagaan. Penyataan isi kandungan, tujuan rancangan perniagaan, keuangan, permasaran, maklumat pengurusan organisasi, pengenalan perniagaan. Berdasarkan jadual 3, lengkapkan isi kandungan rancangan perniagaan dengan urutan yang betul pada ruang jawapan. Okey, ini contoh ruang jawapan. Latar belakang syarikat dan ada 2 kosong bahagian atas dan 3 bahagian bawah pada ruang jawapan. Kita lihat terus pada jawapan. Pertama adalah pengenalan. Okey. Isi kandungan rancangan perniagaan. Isi kandungan. Pertama, kita berkenalan dengan perniagaan atau pengenalan perniagaan, tujuan rancangan perniagaan dibuat, latar belakang syarikat perniagaan, maklumat pengurusan organisasi, pemasaran dan keuangan. Sering berlaku murid cikgu akan meletakkan contoh keuangan di bahagian atas setelah rancangan perniagaan. Merupakan urutan yang kurang tepat dan tidak betul untuk soalan berbentuk urutan ini. Okey, seterusnya bahagian B, kenal pasti soalan, teknik kipas, memahami kehendak soalan, ingat proses kerja modul pentaksiran. Okay, ingat semula proses kerja modul di bengkel, periksa dan kesan masalah, menyatakan permasalahan. Seterusnya A, menganalisis kehendak soalan, jenis soalan selesaikan masalah atau mengaplikasi proses kerja di tempat baharu atau menyatakan proses lama kepada yang baharu tanpa mengubah proses asal. Di awal paparan tadi, cikgu akan ada menjelaskan bahagian B ada 4 soalan. Jadi apabila cikgu huraikan tadi pada paparan sebelum ni hanya ada 3. Memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Hanya 3. Jadi satu soalan akan dikeluarkan untuk ketiga-tiga ni berkemungkinan kemahiran murid-murid cikgu di sana adalah kepada menganalisis. Jika soalan menganalisis 2 soalan dikeluarkan, peluangnya amat terbaik kepada pelajar tersebut. Okey, seterusnya keempat soalan ni menganalisis, mengaplikasi, analisis, mengaplikasi dan memahami. Dan yang satu ni adalah daripada 3 jenis soalan tersebut. Okey, seterusnya huraikan darjah 2 menunjukkan model reka bentuk ruang. Ini contoh, nyatakan 2 alatan yang digunakan untuk memasang kelengkapan tingkap di atas. Kelengkapan tingkap, langsir dan bidai. 2 saja kelengkapan tingkap dan pintu. Okey, nyatakan 2 alatan digunakan. Kita lihat tangga gerudi mudah alih untuk memasang lansir tersebut. Okey, seterusnya 6 langkah memasang lansir dalam sesebuah ruang dalaman. Kita hanya huraikan 6 langkah tersebut. Okey, bukan terangkan. Kalau terangkan kita sebab dan akibat. Kita hanya huraikan. Pertama, persediaan alat dan bahan, menyediakan ruang dan permukaan, mengukur, menanda dan memasang trek lansir, memasukkan cangkuk pada pita lansir dan batang lansir. Seterusnya,
menyangkut langsir pada trek dan memasang pengikat langsir. Cadangkan 2 jenis aksesori pelengkap selain daripada ini adalah pertama, pokok tiruan, bantal atau cushion yang terdapat pada ruang ni lah. Okey. Rumusan. Sebagai rumusan pada kali ini, modul pecutan SPM 2022 kali ini lebih menjurus kepada teknik menjawab soalan pada bahagian A dan bahagian B serta pemberatan markah dan pembahagian masa yang sesuai bagi menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Berusaha selagi ada masa dan kesempatan, kuasa merubah terletak pada tangan dan diri anda. Macam itulah lebih kurang. Pada slot awal, bahagian A kita terangkan bagaimana kita untuk menjawab soalan tersebut. Bahagian B menggunakan teknik-teknik tertentu. Cikgu ulang 3, menganalisis, mengaplikasi dan memahami. Dan akhir sekali, insya-Allah pada 2 hari bulan nanti, calon cemerlang yang berada di kaca TV akan dapat menjawab soalan dengan lebih baik dan lebih cemerlang. Wah, Cikgu Nazri, terima kasih. Itulah sedikit sebanyak persediaan umum mengenai teknik untuk menjawab soalan A dan B juga. Betul. Dan juga rumusan dan pesanan ringkas daripada Cikgu Nazri sebentar tadi. Kepada anda yang sedang menonton, saya ucapkan anda semoga sukses dalam pentaksiran kelak. Dan jangan lupa pesanan dan juga pencerahan yang telah diberikan oleh Cikgu Nazri. Cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Adina Rashid. Terima kasih kepada anda yang menonton sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.